check pun boleh. Dan kamu juga boleh bercakap secara lisan lah Kamu cuba dulu, lepas tu kita akan bincangkan jawapan Dah siap kamu bagi tahu cikgu Isi saja, huraian tak perlu. Isi saja, huraian tidak diperlukan. Isi saja isi cuma cari isi sahaja. Huraian tidak diperlukan. Contoh juga tidak diperlukan. Contoh tidak diperlukan. Kamu buat tu Kalau kamu dah dapat perenggan pertama tu, bagi tahu cikgu lah apakah isi pada perenggan yang pertama. Perenggan yang pertama dahulu Okey, menurut tu kamu tulis itu menyediakan jadual yang sistematik, betul? Okey, menyediakan jadual persediaan yang sistematik jadual yang sistematik sampai di sini, betul? Okey, tujuan dia adalah untuk menyurahkan jadual, okey. Sampai sini menyediakan jadual yang sistematik. Okey, ni okey, betul. Ni nombor satu ni nombor satu isi yang pertama kamu. Okey, isi yang pertama dan kita pergi kepada perenggan yang kedua. Ingat balik dia punya soalan ni Soalan ni ialah persiapan-persiapan menghadapi peperiksaan. Okay, cari isi pada perenggan kedua
pengurusan masa yang efisien. Okey, kat sini amalan pengurusan masa yang efisien. Ini isi yang kedua. Atas tu ada lagi atas tu. Ada perenggan yang kedua juga. Ini isi yang kedua. Okey, isi yang kedua lagi atas tu ada lagi. Dia fokus terhadap subjek. Okey, betul. Kita nak fokus terhadap projek kemahiran diperlukan. Okey. Sampai sini Yang ini isi yang ketiga. Okey. Lepas itu okey, lepas tu kamu pergi kepada perenggan yang ketiga perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga Sekejap cikgu. Okey, kamu apa jawapan kamu sekejap.
Okey, kamu kata mengambil berat tentang kesihatan okey, betul. Okey, mengambil berat tentang kesihatan, ya. Itu. Lepas tu kamu kata pengambilan makanan yang berzat, okey. Betul. Lepas tu yang terakhir mengelakkan gangguan perasaan okey. Fokus perasaan, okey betul. Okey, satu lagi, ada satu lagi. Pada perenggan yang ketiga ada satu lagi. Ya betul. Yang ni kamu kena, okey betul, memerlukan suntikan modal suntikan yang ni iaitu motivasi dan kaunseling, betul. Okay, yang terakhir sekali, perenggan yang terakhir sekali. Perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir. Isi-isi kamu tu betul Cuma yang cikgu nak tengok perenggan yang terakhir. Ada satu lagi perenggan. Satu lagi Perenggan yang terakhir. Okey, amalan nombor 1 ni seperti berdoa, betul. Kita lihat kat sini amalan kerohanian, berdoa dan bertawakal, okey. Lepas itu ketenangan. Yang ni cikgu rasa yang ni satu cukup lah. Pasal ni yang ni ialah huraian sebenarnya. Bawah ni huraian sebenarnya. Yang satu cukup lah. Yang ni dia kata kalau kita dah bertawakal dan berdoa, barulah kita dapat ketenangan. Maksudnya kat ini saja Yang ini saja. Okey. Okey. Terima kasih. Dan kita teruskan kepada soalan bawah ni. Okey, kamu lihat kat sini. Dia kata berikan rangkai kata merealisasikan impian. Apa maksud dia? Kamu kena tukarkan perkataan ni merealisasi impian dan kamu kena bagi tahu apakah maksud dia. Apa maksudnya merealisasikan impian? Okay, apa maksudnya merealisasikan impian? Maksudnya merealisasikan impian. Apa maksudnya?
satu ni apa maksud dia? Merealisasikan impian. Cuba dapatkan mewujudkan cita-cita kamu tulis ni kiap. Ya, kamu tulis ini mewujudkan cita-cita, mewujudkan cita-cita. Okey, kamu lihat cita-cita, cita-cita tu dah okey lah mewujudkan boleh ni boleh tak. Okay, apa selain daripada tu kamu boleh kata memastikan memastikan impian kita memastikan uh, menjadi kenyataan. Pastikan impian ialah kita punya cita-cita memastikan cita-cita menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Memastikan, wujudkan, memastikan impian. Okay, lepas tu nombor 2 ni, pengarang mengemukakan beberapa kebaikan apabila kita melakukan untuk menghadapi pesanan. Nyatakan kebaikan-kebaikan tersebut. Yang ni kamu kena nyatakan apakah kebaikan-kebaikan kita melakukan persiapan menghadapi pepesanan. Apakah kebaikan dia? Okey, kamu lihat kat sini, nyatakan kebaikan-kebaikan dia. Nyatakan kebaikan-kebaikan menghadapi peperiksaan. Ni 3 markah Okey, 3 markah dan kamu boleh lihat kat sini apakah kebaikan-kebaikan ni kamu boleh tulis Dia kata kebaikan-kebaikan menghadapi peperiksaan. Kebaikan-kebaikan ni menurut pengarang
kebaikan-kebaikan. Soalan ni kamu lihat kat sini balik. Dia kata pengarang muka berapa kebaikan bila kita melakukan persiapan. Apakah kebaikan dia? Mewujudkan cita-cita dekat mana tu okey, mewujudkan cita-cita. Sekejap Perenggan yang pertama, yang ni daripada petikan dekat mana kamu cari tu mewujudkan cita-cita. Perenggan yang berapa Hans Okey, kat sini cikgu rasa kat sini kamu rujuk pada ni dapat menyemarakkan semangat ingin berusaha untuk merealisasikan. Okey. Okey, lagi dua lagi Lagi apa lakah kebaikan lagi? Okey, yang ni betul. Selain daripada tu apa? Apakah kebaikan kita daripada kebaikan melalui apa ni menghadapi perasaan? Wujudkan cita-cita tu betul. Tanpa kita lebih baik kita mendisplaykan diri. Mendisplaykan diri betul. Kita dapat mendisiplinkan. Yang kedua adalah mendisiplinkan diri. Mana mendisiplinkan diri cikgu nampak kat sini. Dapat mendisiplinkan diri, membina keyakinan betul. Kedua, lepas tu kamu kata sini ialah penjagaan kesihatan. Penjagaan kesihatan ialah dekat sini okey, kat sini bukan sahaja untuk kesihatan tetapi untuk perkembangan intelektual. Okey, betul. Okey. Lepas tu kamu cuba soalan yang ketiga pula. Yang ketiga, belajar secara berkumpulan memberi banyak manfaat dalam persediaan menghadapi peperiksaan. Kat sini apakah manfaat-manfaat tersebut? Kamu nyatakan dua isi. Apakah manfaat-manfaat? Apakah manfaat manfaat belajar secara berkumpulan? Kamu cari dua isi dua isi.
Membuat diri lebih terbuka Okey, kamu kata membuat diri. Okey. Menjadikan menjadikan diri sendiri diri sendiri lebih berfikiran terbuka. Okey. Satu lagi Hans. Juga dapat menjadi kita membaiki kelemahan. Okey. Dapat memperbaiki kelemahan antara satu sama lain. Antara satu sama lain dalam okey. Selesai situ okey. Okey, kita dah selesai di situ dan kita jawab soalan lain Okey, yang ni cikgu nak kamu cuba menjawab. Ini adalah soalan ni kamu lihat kat sini, ni sajak sebenarnya Okey, kamu lihat kat sini, baca sajak di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Kamu boleh gunakan ayat kamu sendiri Dan tajuk sajak ni ialah erti hidup bererti. Kamu lihat kat sini dia ada tiga rangkap Aku selalu diterangi malam sepi bagai kalung yang melingkari leherku. Maksudnya kat sini dia ni sedih sebenarnya tidak berubah keesokan hari. Besok pun akan hari yang sedih. Siapa yang akan datang menjengukku keluhan Tuhan. Maksudnya dia tak tahu siapalah yang akan menziarahi dia. Dia seorang yang tua yang hidup keserongan. Manakala perenggan yang kedua, keheningan tasik kehijauan rumput. Suasana kat situ suasana yang sunyi. Hanya menjadi bayangan di penjuru ruang. Maksudnya kat situ sekeliling kawasan rumah tu ada tasik, ada rumput. Okey, dan kamu tu cinta dalam rahim dilupai. Maksudnya anak-anak dia tu telah melupai dia. Dia kata dari sulung hinggalah ke bongsu. Dari angah ditendang ke sulung balik. Maksudnya mereka ni tak menjenguk dia. Ku cari erti hidup, menderita, mengerang sakit, menderita tanpa ruang. Maksudnya dia dulu dia melahirkan anak-anak ni dan dia menderita apabila dia mungkin dia beranak akan anak-anak dia, tapi anak-anak dia mungkin tidak menjenguk dia. Pada perenggan yang ketiga, aku bagi mereka tidak bermakna. Dia kata anak-anak dia anggap dia tidak berguna. Anakku bakaku, dia kata anak dia ialah keturunan dia. Baik setia mahupun derhaka. Ada juga yang baik, ada juga yang tak suka terhadap dia, derhaka terhadap dia. Semoga disirami benih keinsafan. Maksudnya dia mengharapkan, dia berdoa agar anak-anak dia insaf menjadi penawar dalam hati. Dengan keinsafan tu boleh menawarkan hati. Embun cinta atasi angin dingin. Maksudnya perasaan kasih terhadap dia akan melupakan perkara-perkara lain. Okey. Dan akhir dia kata ada yang mati, ada hidup, tiada yang kekal kecuali Tuhan. Dan akhirnya dia kata tak ada siapa yang hidup cuma Tuhan saja. Yang ditulis oleh penulis ni nama dia ialah Teo Wing Sing Teo Wing Sing. Dan cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu dah terang kat situ. Dan kamu tengok sini soalan yang pertama ni. Berdasarkan rangkap ketiga, nyatakan harapan-harapan penyajak.
harapan penyayat 2 markah. Okay. Dan kita lihat pula apakah dia punya, apakah harapan penyayat. Kamu tengok ni perangkap yang ketiga, sini yang ketiga. Okay, kamu tengok sini, cikgu tulis kat dia soalan dia. Apakah harapan penyajak pada rangkap ketiga? Ini besar kan Okey, kamu lihat kat sini. Okey, pada rangkap yang ketiga ni kamu kena teranglah. Apakah harapan ni kat sini? Rangkap ketiga sini Kamu carilah lebih kurang markah tadi cikgu rasa ada 2 markah. 2 markah je, 2 isi Baca rangkap yang ketiga ni, rangkap yang ketiga. Rangkap ketiga. Okey, cuba jawab Okey, bagus. Kamu kata tadi dia punya jawapan itu okey. Okey, jawapan ni kamu nyatakan, cikgu ambil jawapan kamu Jawapan ni ialah harapkan dia mengharapkan anaknya insaf insaf, betul. Satu lagi kamu kata ialah harapnya akan asal usulnya ya anakku bakaku, okey, betul. Mengharapkan anaknya insaf dan okey, yang itu insaf cikgu rasa bukan, tak payah nak ulang balik.
supaya mengharapkan anaknya mengingati dari mana asal usul mereka. Harapkan anaknya, mengharapkan mengenal dari mana usulnya betul. Lepas tu kamu jawab soalan yang bawah ni. Okay. Ibu bapa banyak berkorban demi kebahagiaan sebuah keluarga. Namun terdapat anak-anak yang mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa mereka. Sebagai seorang anak, bukan untuk memastikan kehidupan ibu bapa mereka tidak terabai. Yang ni kamu boleh bagi pendapat kamu. Apakah perkara-perkara yang perlu kamu lakukan? Yang ni buat 2 isi. 2 isi. Kamu kata tu selalu menziarah ke rumah agar dapat betul. Selalu menziarahi mereka agar dapat mengeratkan dengan sesama keluarga. Lepas tu yang B ni pula,
TV kamu kata ingatkan ibu pun lah. Mengingati okey. Mengingati ibu bapa yang telah bersusah payah membesarkan kita betul. Kedua okay. Lepas tu kamu lihat kat nombor 3 ni, soalan nombor 3. Kamu kena huraikan. Huraikan selain daripada menghargai, apakah nilai lagi? Huraikan dua nilai yang terdapat dalam sajak tersebut. Nilai kamu kena hurai sikit apakah nilai tersebut yang kamu baca tadi lah. Huraikan kena ada huraikan. Okey, keinsafan betul. Okey, nombor 1 kamu tulis situ keinsafan keinsafan dan hanyalah bahawa yang kekal betul. Yang itu betul, tepat sekali. Penyajak menyedari
bahawa yang kekal hanyalah Tuhan. Betul. Yang kedua ialah bertanggungjawab. Bertanggungjawab ialah okey, betul. Kamu kata sini ialah ibu bapa bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Anak-anak mereka dan mendoakan mereka berada dalam keadaan yang baik lah, baik dan insaf Okay, cukup Okay, apa ni Hans minggu depan insyaAllah kalau kamu ada datang masuk menjadi kelas cikgu, minggu depan kita akan bincang lagi ni soalan ni. Minggu depan kita akan bincangkan tentang pengetahuan dan kemahiran bahasa. Okay, kita cuba ni, soalan pun cikgu dah bagi situ Kalau kamu nak cuba dulu dan kita akan bincang pada minggu depan Okay Hans, cikgu harap terima kasih kerana telah menjawab soalan-soalan yang cikgu dah bagi untuk kelas kita pada malam ini Terima kasih dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan Terima kasih dan Assalamualaikum. Okey, sama-sama.